Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Ini bukan lagi cerita kedai kopi. Ini bukan lagi cerita kawan dengan kawan. Selepas 4 ahli parlimen bersatu Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Nah, dengan keputusan ini sudah pasti ada yang tak puas hati, terutamanya daripada kepimpinan bersatu dan Perikatan Nasional pembangkang sendiri. Nah, ada yang kata 4 MP yang menyokong kerajaan perpaduan terlibat dengan unsur ugutan, diugut untuk menyokong kerajaan perpaduan. Walaupun sebelum ini Hamzah Zainuddin ada membuat kenyataan selepas ahli parlimen pertama daripada MP Kuala Kangsar yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan, menurut Hamzah bahwa terdapat unsur ugutan daripada pegawai SPRM. Tetapi Azam Baki sendiri menafikan perkara itu. Nah, yang terkini pula saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, SPRM akan panggil 4 MP PN yang menyokong Anwar. Nah, dengan ini, sudah pasti 4 ahli parlimen Perikatan Nasional, 4 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan, akan membuka cerita sebenar kepada SPRM berkaitan dengan ada atau tidak unsur ugutan. Nah, sekiranya apa yang dinyatakan Hamzah dan Muhyiddin Yassin, di mana ahli parlimen bersatu tersebut yang terlibat dengan unsur ugutan, sekiranya keempat-empat MP ini membuat pengakuan bahwa tiada unsur ugutan, adakah dengan ini Hamzah dan Muhyiddin Yassin akan dimalukan lagi? Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini perkongsian daripada Syahbudin, SPRM akan panggil 4 MP PN sokong Anwar. Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia akan memanggil 4 ahli parlimen PN yang mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat. Ketua Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, ia bagi menyiasat dakwaan wujudnya unsur rasuah untuk beralih sokongan. Buat masa ini, kita tunggu laporan daripada polis. Siasatan terbuka akan dijalankan dalam tempo terdekat menurut Azam Baki. Beliau berkata, laporan polis terhadap keempat-empat ahli parlimen berkenaan dibuat pada Isnin lepas dan polis merujuk kepada SPRM untuk siasatan lanjut kerana laporan itu lebih tertumpu kepada elemen rasuah. Pada Selasa lepas, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, polis dan SPRM sedia menjalankan siasatan secara profesional terhadap laporan kononnya terdapat unsur umpan, habuan dan ugutan berkaitan sokongan beberapa ahli parlimen PN terhadap Perdana Menteri. Sebelum ini, 4 MP daripada PN menyatakan pendirian menyokong Anwar, menyebabkan timbul dakwaan sokongan itu ada unsur rasuah. Sementara itu, Azam berkata, SPRM akan mendedahkan laporan interim berhubung siasatan terhadap aman Palestin Berhad. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, mungkinkah selepas berjumpa dengan SPRM dan mungkinkah selepas apa yang berlaku kepada bersatu, selepas pandangan ataupun penerimaan respon daripada kepimpinan bersatu Perikatan Nasional selepas 4 MP bersatu yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, adakah sokongan mereka itu boleh dibatalkan ataupun mereka sendiri sengaja secara sukarela untuk menarik balik sokongan itu? Nah, semua itu menjadi persoalan. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati semua, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati semua,
Hari ini saya akan bercakap tentang status Muhyiddin Yassin dan juga Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kita boleh katakan hari ini kerjasama di antara Muhyiddin dan Mahathir sudah mulai terjalin. Disebabkan Mahathir di dalam Perikatan Nasional, di dalam PAS menjadi penasihat ataupun SG4, menjadi penasihat bagi 4 negeri takbiran PAS Perikatan Nasional. Manakala Muhyiddin Yassin pula adalah pengurusi Perikatan Nasional. Tetapi persoalan yang timbul di kalangan ramai orang, siapa yang lebih relevan sebenarnya? Siapa yang lebih berpengaruh? Walaupun kita tahu kedua-duanya adalah bekas Perdana Menteri. Nah, dalam satu artikel daripada Harapan Daily bertulis, Mahathir lebih relevan berbanding Muhyiddin. Nah, ini adalah kenyataan daripada Puad. Saya juga tidak dapat menafikan, mungkin ada juga di luar sana yang mengatakan Muhyiddin lebih relevan. Tetapi menurut Puad, Mahathir lebih relevan berbanding Muhyiddin. Adakah ini berkenaan dengan kabar angin sebelum ini yang mendedahkan bahwa Muhyiddin dan Najib bekerja sama? Nah, saudara-saudara, dalam artikel ini, Tun Dr. Mahathir Mohamad dilihat lebih relevan berbanding Tan Sri Muhyiddin. Menurut ahli Majelis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkashi, beliau berkata, Mahathir dilihat lebih relevan kerana ahli politik berumur 98 tahun itu dilantik menjadi penasihat 4 negeri bawah PAS ataupun SG4. Muhyiddin kecewa dan terpinggir. Ramai yakin kenyataan Razali Idris, Ketua Penerangan Bersatu, agar Muhyiddin dan Najib bekerja sama adalah arahan Muhyiddin. Dia rasa terdesak, dia mahu dirinya dilihat kekal relevan. Apapun, Muhyiddin tidak perlu main wayang. Jangan bermimpi untuk kerja sama dengan Najib. Semua orang tahu dia tidak ikhlas dan jujur. Memang Muhyiddin sudah tidak relevan, tulisnya di Facebook. Untuk rekod, Tun Dr. Mahathir pernah mentadbir negara sebanyak 2 kali, yaitu sebagai Perdana Menteri ke-4 dan ke-7. Beliau menggalas jawatan Perdana Menteri ke-4 dari 1981 hingga 2003, manakala menjadi Perdana Menteri ke-7 dari 2018 hingga 2020. Dalam perjalanan politik Muhyiddin pula, beliau juga pernah memegang jawatan sama dengan Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-8 dari 2020 hingga 2021. FMT melaporkan pemimpin UMNO menolak kemungkinan Najib dan Muhyiddin akan bekerja sama disebabkan permusuhan panjang antara mereka. Menurut dua pemimpin yang enggan dinamakan itu, orang ramai tidak patut percaya. Cakap-cakap berhubung kemungkinan kedua-duanya bekerja sama semula. Seorang pemimpin menyifatkan ia sekadar cobaan bersatu untuk meningkatkan kelayakannya. Kekuatan mereka semakin merosot kerana lebih ramai ahli parlimen bersatu. Berikrar menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka takut PAS hilang kepercayaan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, sampai di situ, adakah selepas ini lebih ramai lagi MP Bersatu Perikatan Nasional akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Nah, kita beralih semula, di mana tajuk artikel ini menyatakan Mahathir lebih relevan berbanding Muhyiddin. Adakah dapat dikaitkan? Di mana Muhyiddin kecewa dan terpinggir, ramai yakin kenyataan Razali Idris, Ketua Penerangan Bersatu, agar Muhyiddin dan Najib bekerja sama adalah arahan Muhyiddin sendiri. Nah, kalau benar ini arahan Muhyiddin sendiri, sudah pasti kita dapat lihat betapa terdesaknya Muhyiddin Yassin selepas beliau dilihat tidak relevan lagi. Saudara-saudara, menurut artikel ini menyebut Mahathir lebih relevan berbanding Muhyiddin. Apa komen Anda? Sekian saja untuk kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.